Akan awal bagi pasukan Kedah yang mungkin memberikan semangat untuk peminat-peminat mereka. Bagaimana anda saksikan set piece ini? Satu set pieces yang baik daripada pasukan Kedah. Badrul mencari bahagian fokus, cuba mencari bang di sana, dan tugas bang hanyalah membuat satu hantaran semula ke bahagian tengah, dan dapat kita lihat di sana Farhan berada di sana, dan sebelum itu sebenarnya Azamuddin Aqil yang harus ditugaskan untuk menjaga Farhan, tetapi beliau sebenarnya lambat selepas hantaran ini dibuat. Farhan meluru ke hadapan gol, dan saya rasa Azamuddin Aqil sana terlambat, dan bola dapat benar-benar menguji semangat pertahanan bagi pasukan Kedah. Bagaimana, Lim? Ya, kita boleh lihat apabila Amri membuat hantaran kepada Diaz, dan Lucero bergerak ke bahagian luar, dan beliau tidak dikawal kerana bola ketika itu berada di bahagian tengah. Mungkin pertahanan saya rasa Cairo berada di sana, dan Lucero tidak dijaga, membuat satu rebatan deflection, terkena kaki salah seorang pemain pertahanan, dan bola itu melepasi penjaga gol Farhan. Jadi satu gol yang boleh dikatakan mungkin ada sedikit nasib di sana. Dan kalau kita lihatkan juga Lucero bijak mencari ruang, berlari 5, ini dia satu gerakan menarik juga di bahagian tengah. Bagaimana anda saksikan? Ya, Sandro cuba memainkan bola tersebut ke bahagian luar, dan satu hantaran oleh Azmir, dan mencari saya rasa Kahir di sana membuat satu touch, satu back pass kepada Sandro, dan terus satu rembatan yang saya rasa tidak dijangka oleh penjaga gol pasukan JDT Faizal Malias, dan satu jarak yang jauh, mungkin dalam 25 meter daripada gol. Jadi sentuhan dari Kahir sedikit mungkin kita dapat saksikan one touch kepada Sandro, dan beliau dapat melihat keadaan mungkin Faizal Malias ketika itu. Ya, kita boleh lihat bahawa orang yang pemain yang paling dekat dengan Sandro adalah Amri. Sedangnya Amri Saksikan bermula daripada Badrul Bakhtiar, Lim. Ya, satu hantaran, saya rasa satu miss kick daripada sana, tetapi Sandro tidak dikawal, sekali lagi tidak dikawal, dan muncullah rembatan beliau saya rasa tidak tepat dan agak perlahan, dan kita lihat sekali lagi Kahir membuat satu shielding bersama defend, dan ini pula Marcos Antonio pada minit ke-21, dan beliau juga banyak membuat tandukan-tandukan sekiranya ada free kick, dan juga mungkin itu kelibat beliau juga diperlukan di bahagian atas kalau sekiranya ada. Kita tahu setiap set pieces daripada pasukan Johor, mereka akan cuba mencari Marcos Antonio di sana, kerana beliau adalah salah seorang pemain yang tinggi untuk pasukan JDT, dan satu lonjakan tandukan yang baik tetapi jauh tersasar. Baik, ini pula daripada Amri Yahya pada minit ke-35, dan kalau kita lihatkan juga Amri boleh juga memberikan lorongan bola kepada rakan-rakan mereka, tapi mungkin itu peluang yang mungkin dijangkakan terbaik oleh beliau. Mungkin ketika itu beliau berasa confident untuk membuat rembatan tersebut, satu rembatan yang boleh katakan jauh sebenarnya, mungkin dalam 30 meter daripada jarak gol. Satu rembatan yang baik, deras, tetapi cuma sedikit tersasar. Baik, ini pula Lim Sandro pada minit ke-39. Sandro banyak juga melakukan percubaan-percubaan menarik, dan mungkin reflection yang kalau kita nak katakan tentang aksi ini. Ya, kita lihat di sini satu counter attack yang baik dapat kepada Kahir, dan Sandro membuat larian ke bahagian kiri, tetapi tidak dikawal. Di sini kita lihat Kunalan cuba merapati beliau, tetapi agak lambat, dan muncullah rembatan tersebut tidaklah kuat. Baik, ini pula aksi Khairul Helmi pada minit ke-40, minit 53. Diaz punya peluang yang begitu baik, berhadapan dengan 1-2 pemain, tetapi tersasar. Saya rasa satu miss kick daripada beliau, kerana itulah kita lihat bola tersebut tidaklah kuat, dan tersasar sedikit, dan satu dummy yang baik daripada beliau dan Lucero, saya rasa. Kalau kita lihat kan, itu dia antara Krasniki juga bersama Khairul Helmi, dan nak dikatakan juga untuk kali ini Safiq Rahim punya peluang yang begitu baik, satu set piece terus. Ya, saya rasa sebenarnya beliau ingin membuat satu crossing ke arah bahagian 6 yard, kotak 6 yard, tetapi mungkin salah kiraan beliau mungkin, tetapi kita boleh lihat bahawa Muhammad Farhan sudah berada di luar, jadi hampir-hampir dapat memberikan gol penyamaan kepada pasukan JDT, gol kedua sebenarnya.
Selain Syafiq juga, kalau nak diperkatakan juga antara kelibat pemain-pemain JDT, antaranya adalah Azini juga yang harus melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Adakah sukar untuk membolosi ataupun pertahanan bagi pasukan keseluruhan perlawanan Azini membuat 2 rembatan daripada jarak yang sama, daripada kedudukan yang sama, tetapi kedua-dua percubaan beliau melewati palang gol. Sekiranya beliau boleh meletakkan bola tersebut on target, mungkin ada rebound daripada sana, kerana kita boleh lihat Diaz dan juga Lucero berada di sana, dan Lucero tidak dikawal, kita boleh lihat. Dan pada ketika ini mungkin mereka dapat menjaga, ada 3 pemain pertahanan juga yang berada di situ. Mungkin inilah percubaan yang mungkin dilakukan oleh Azini untuk menghasilkan gol, tetapi tidak berjaya. Tapi kali ini Fakri Syarani yang dimasukkan, dan pada minit ke-82 mungkin percubaan yang begitu baik juga. Bagaimana? Ya, kita lihatlah dia cuba satu hantaran baik daripada Badrul. Dia cuba memotong di bahagian fokus di hadapan Marcos Antonio, tetapi saya rasa sepakan beliau tidaklah tepat. Okey, baik. Diaz di masa tambahan mencari gol penyamaan. Adakah kalau kita lihatkan situasi ini juga agak kelam kabut di dalam